Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada hadirin dan hadirat sekalian. Keluarga merupakan komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna. Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Di dalam Islam, tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Walau bagaimanapun, dalam memastikan kejayaan institusi ini, kedua-dua belah pihak atau lebih dikenali sebagai ibu dan bapa perlu bersama-sama berganding bahu untuk memainkan peranan yang sama penting. Sebagai suami, peranan mereka ialah untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Bukan itu sahaja, sebagai seorang ayah, beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan fizikal anak-anak. Bagi ibu pula, tanggungjawab mereka adalah untuk memastikan kesejahteraan dalam sistem rumah tangga yang perlu diselami dengan perasaan kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain. Mungkin perkara ini bagi setiap ibu dan bapa mereka sudah masak dan terlalu arif dan tidak perlu untuk saya bahaskan lagi. Namun, kehidupan manusia pada hari ini malangnya kita semakin jauh daripada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran. Fenomena ini sungguh berbeza jika kita dibandingkan dengan zaman Rasulullah SAW, iaitu kehidupan para sahabat atau generasi pertama yang dididik oleh Rasulullah sendiri. Nilai-nilai moral yang ada pada hari ini agak berubah dan menyimpang dengan ajaran sebenar. Saban hari, bilangan anak-anak Melayu yang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak diingini semakin membimbangkan kita. Ini kerana anak-anak hari ini merupakan bakal pemimpin masa hadapan. Permasalahan sosial kini menjadi suatu isu yang sangat serius dalam negara. Satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Setiausaha Parlimen Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tentang jumlah anak-anak Melayu yang paling banyak berada di Pusat Pemulihan Akhlak dari Utusan Malaysia 21 April 2024. Sebagai bangsa Melayu yang beragama Islam, apakah perasaan kita bila mengetahui kedudukan seperti ini? Apakah Islam yang kita faham sebagai agama penyelamat dan bersifat holistik iaitu menyeluruh yang merupakan panduan hidup kita telah menghalakan kehidupan anak-anak kita ke arah tersebut? Ataupun kita sebagai ibu bapa yang telah mengalami kemerosotan integriti tersebut? Dengan perkataan mudah, adakah kita sebagai ibu bapa telah tidak melaksanakan tanggungjawab keibubapaan dengan sebaik yang mungkin dalam menangani kemelut anak-anak Melayu, terutamanya dalam isu-isu moral? Perhatian awal dan dikira paling penting untuk diberi perhatian sewajarnya ialah institusi keluarga itu sendiri. Sebagai bangsa Melayu yang sering disinonimkan dengan Islam, kita harus sentiasa mengingati bahawa tonggak atau kekuatan bangsa Melayu terletak pada agama Islam itu sendiri. Risalah Islam yang didatangkan melalui perutusan Rasulullah SAW merupakan satu garis panduan lengkap untuk menjalani sebuah kehidupan. Baiklah, kemajuan mungkin boleh ditafsirkan menurut tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh manusia. Selagi pergerakan itu ke arah hadapan dan bukan ke belakang, semakin dekatlah dengan tujuan matlamat kemajuan. Begitu juga dengan berhenti memberi peluang kepada orang lain untuk mendahului kita, sedangkan kita yang masih berada di tempat yang sama. Secara dasarnya, setiap manusia itu hidup dan bergerak, serta gerakan itulah yang menjadi tanda bagi satu kehidupan. Dari sini pula timbul satu persoalan. Apakah matlamat atau objektif yang manusia perlu dicapai dalam kehidupan mereka agar menepati kemajuan yang disasarkan? Islam dengan jelas menjadikan hidup manusia di atas muka bumi ini
dengan tujuan yang asasi, tujuan yang utama, iaitu beribadah kepada Allah. Dalam konteks kekeluargaan, sama ada ibu atau bapa harus memahami akan tujuan asalnya, iaitu untuk melakukan ibadah dengan Allah. Melakukan ibadah kepada Allah. Maafkan saya, melakukan ibadah kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Secara ringkas, apa yang dimaksudkan dengan beribadat kepada Allah mengikut Ibnu Taimiyah mencakupi setiap perkara yang dicintai dan diredai Allah sama dalam percakapan atau perbuatan. Tujuan yang kedua ialah untuk menjadi khalifah Allah bagi tujuan mentadbir dan memakmurkan muka bumi ini. Selain berperanan sebagai hamba Allah, pada masa yang sama juga manusia merupakan khalifah dan pentadbir di muka bumi ini. Tugas ini hanya dikhususkan kepada Nabi Adam dan zuriatnya. Tugas sebagai pentadbir ini pernah diminta oleh malaikat, tetapi Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi Allah menyerahkannya kepada manusia sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 33 yang bermaksud Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, dan jika kamu orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda ini. Maka setelah diberitahu kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi, mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey, dari maksud ayat yang saya berikan tadi, dapatlah difahami bahawa Allah telah memberi kepandaian dan pengetahuan kepada Adam dan tidak diberikan kepada malaikat. Dengan kelebihan yang berupa kepandaian dan pengetahuan inilah manusia mendapat tugas sebagai khalifah. Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah Allah di muka bumi ini? Ia bermaksud agar manusia melaksanakan perintahnya dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam firman Allah kepada Nabi Daud yang bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan khalifah di muka bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan benar, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dipetik dari surah Sad ayat 26. Setiap orang adalah pemimpin dalam lingkungan tertentu. Dalam institusi rumah tangga, institusi keluarga, contohnya suami atau bapa merupakan pemimpin tertinggi yang diberikan tanggungjawab oleh Allah untuk mentadbirkannya di samping menegakkan kebenaran dan keadilan dalam batas kekuasaannya. Apa yang dimaksudkan dengan kebenaran ialah apa jua perintah Allah terhadap memastikan pengurusan rumah tangga berjalan di atas landasan menuju kepada kebenaran Allah. Justeru sebagai khalifah Allah, seorang bapa dan ibu seharusnya bekerja keras dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan diri dengan menyerapkan kesempurnaan sifat-sifat ilahiyah, Rabbaniyah yang tinggi dan menjadikan sifat-sifat terpuji itu sebagai petunjuk yang harus diserap dan diikuti oleh setiap ahli anggota satu keluarga. Dengan kata lain, tugas hakiki sebagai pentadbir rumah tangga ialah memakmurkan institusi, atau dalam konteks yang lebih luas ialah memakmurkan bumi. Firman Allah yang bermaksud dalam surah Hud ayat 61, maafkan saya, dia telah menciptakan kamu dari bumi dan tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya.
Tugas makmurkan bumi ini secara jelas disebutkan supaya tidak timbul anggapan di kalangan manusia bahawa agama ini hanya memberi perhatian, memberi fokus kepada aspek akhirat semata-mata. Tidak. Anggapan ini salah. Agama memberikan keseimbangan di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebagai pemimpin rumah tangga, ibu dan bapa perlu menggunakan kesempatan yang diberikan Allah untuk hidup di muka bumi ini dengan menjalankan tugas keibubapaan yang sebaik mungkin. Di dalam menyempurnakan tanggungjawab tersebut, mereka tentunya akan menghadapi pelbagai cabaran, ujian dan rintangan yang didatangkan dalam berbagai bentuk. Untuk menghadapi segala cubaan dan ujian inilah, sebagai hamba Allah, kita dikehendaki menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan. Lebih jelas dari itu, Allah menjadikan tujuan penciptaan bumi dan perhiasannya, penciptaan, kematian dan kehidupan bagi alam seluruhnya adalah untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah yang lebih baik amalannya. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Mulk ayat kedua yang berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dari dua ayat yang diungkapkan sebentar tadi, dapatlah difahamkan bahawa cubaan dalam kedudukan ini bukanlah bermaklumat menunjukkan siapa yang baik amalannya berbanding dengan yang jahat amalannya. Bahkan maklumatnya ialah menunjukkan siapa yang melakukan amalan yang lebih baik daripada orang lainnya, lebih ideal dan lebih mantap, yang lebih bagus. Satu persaingan yang berkisar pada yang lebih baik, bukan pada sekadar yang baik. Justru dalam dunia hari ini yang terlalu mencabar, kewibawaan diri sebagai Muslim perlulah menggunakan kesempatan yang dianugerahkan Allah dengan sebaik mungkin untuk menjadi seorang ibu bapa yang berjaya, yang bermaklumat penuh, yang dapat menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Akmal atas penerangan yang sangat jelas tentang matlamat hidup seorang Muslim. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa tujuan pokok penciptaan manusia ini saling melengkapi antara satu sama lain. Ibadah kepada Allah adalah sebahagian dari tugas khalifah dan memakmurkan bumi adalah sebahagian daripada ibadah kepada Allah. Justru itu, mukmin yang berjaya dalam konteks kekeluargaan ini ialah seorang bapa atau seorang ibu yang dapat mengumpulkan kedua-dua tanggungjawabnya secara seimbang dan sempurna. Pencapaian seorang mukmin dari tujuan pokok kehidupannya di dunia ini, maka sebanyak itulah kemajuan dalam sesebuah keluarga yang dapat diperolehinya. Sebaliknya, sebanyak mana kegagalan dalam memimpin rumah tangga, maka sebanyak itulah kemunduran yang dialaminya. Sejarah telah membuktikan bahawa bangsa yang maju adalah bangsa yang berilmu. Kemajuan tidak mungkin akan dicapai tanpa pencapaian ilmu yang tinggi. Untuk tujuan ini, ibu bapa perlu memastikan bahawa perasaan cinta terhadap ilmu perlu dipupuk seawal mungkin. Bermula dari rumah tangga, ibu bapa perlu menyediakan suasana yang kondusif yang boleh menggalakkan minat anak-anak kita kepada pertumbuhan ilmu. Generasi hari ini perlu diberi pendedahan tentang kepentingan sejarah terhadap masa depan mereka. Apa yang dimaksudkan dengan sejarah di sini bukanlah sekadar mengingati tarikh bila sesuatu peristiwa itu berlaku, tetapi yang paling penting di sini ialah mempelajari kesilapan yang telah dilakukan agar kesilapan itu tidak diulangi lagi. Sejarah juga telah membuktikan bahawa walau semaju mana pun sesebuah tamadun itu, kegagalan untuk belajar dari sejarah boleh meruntuhkan ketamadunan yang telah dicapai. Justru, institusi keluarga hari ini akan mewariskan generasi muda yang perlu sentiasa diberi peringatan agar mereka tidak lagi leka dengan kesenangan yang telah dicapai.
Sebaliknya, mereka hendaklah sentiasa meningkatkan keupayaan diri sebagai persediaan menghadapi cabaran hidup yang bakal ditempuhi. Sesungguhnya, penggunaan undang-undang semata-mata tidak mampu untuk mencegah gejala negatif ini. Erti kata lain, keluarga memainkan peranan yang penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Saudari Syamila, apakah pendapat saudari tentang kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam? Terima kasih kepada saudari Fatin di atas soalan yang diutarakan. Pertama sekali, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan institusi kekeluargaan. Keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam membentuk masyarakat Islam. Ia terdiri daripada satu unit yang kecil yang kemudiannya akan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat. Keluarga juga memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk peribadi individu yang baik dan berdisiplin. Dari situlah lahirnya masyarakat yang berdisiplin dan akan tertegaknya negara yang cemerlang serta diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga lahir daripada ikatan perkahwinan antara dua individu iaitu lelaki dan perempuan di mana ia akan berkembang menjadi satu institusi keluarga. Menurut Islam, perkahwinan ada tujuan yang tersendiri. Yang pertamanya sudah semestinya untuk memelihara kehormatan diri. Pembinaan institusi keluarga dapat mengawal seseorang individu itu dan masyarakat daripada terlibat dalam kancah kemaksiatan. Setiap manusia dilahirkan dan dikurniakan dengan nafsu syahwat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika nafsu syahwat itu tidak disalurkan kepada tempat yang sewajarnya dan tidak dikawal, oleh itu akan berlakunya kerosakan akhlak dalam kalangan masyarakat. Seterusnya akan meruntuhkan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Justru, perkahwinan adalah cara yang paling betul dalam menjumbang kepada pembinaan institusi keluarga yang halal dan kaya dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan menurut pandangan Islam, perkahwinan adalah suatu ibadat. Pandangan ini amat berbeza sekali dengan fahaman dan pegangan agama-agama lain seperti Kristian, Buddha dan lain-lain yang melarang ketua-ketua agamanya untuk berkahwin kerana mereka berpendapat bahawa perkahwinan bukanlah satu ibadat. Islam menerima perkahwinan itu sebagai satu ibadat kerana pertama, memberi sumbangan kepada agama, pembangunan negara dan masyarakat. Kedua, untuk melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ketiga, untuk menunaikan amanah Allah iaitu dengan mendidik anak-anak. Manusia adalah makhluk yang istimewa kerana mempunyai keperluan rohani dan jasmani. Dari segi jasmani, manusia dapat menikmati kesejahteraan dengan menjaga kesihatan tubuh badan melalui amalan pemakanan yang sihat. Namun dari aspek rohani, manusia perlukan kasih sayang, cinta dan perhatian. Maka dengan adanya institusi keluarga, aspek rohani dapat diisi dengan sepenuhnya dengan kasih sayang antara suami, isteri serta anak-anak. Pada masa yang sama, pendidikan anak-anak di rumah menjadi dasar utama pendidikan sebelum memasuki alam persekolahan. Sekiranya pendidikan dasar ini tidak kukuh, pendidikan di sekolah pun kurang manfaatnya. Untuk menjadi pendidikan jiwa yang berjaya, ibu dan bapa seharusnya memiliki ilmu pengetahuan bagi memastikan anak-anak mereka sentiasa berjaya dan maju ke hadapan. Dalam usaha memupuk kesedaran pendidikan ini, ibu bapa juga perlu terlebih dahulu mengkaji dan melihat semula suasana pembelajaran yang telah disediakan kepada anak-anak di rumah. Mendidik jiwa ini bererti menanam akhlak atau pokok kesucian batin ke dalam hati anak-anak. Proses pendidikan jiwa ini juga memerlukan masa yang panjang dan berterusan.
Namun, hasil yang diinginkan juga tidak dapat dilihat dalam tempoh masa yang singkat. Kerana secara dasarnya, pendidikan jiwa ini bermula seawal anak-anak itu dalam kandungan ibu lagi. Dalam tempoh ini, ibu perlulah memelihara diri, kesucian diri, secara zahir dan batin seperti menghindarkan perasaan marah, benci, kesal, takut dan perkara-perkara negatif, yakni mazmumah. Ibu perlu membiasakan dengan membaca ayat suci Al-Quran, menjaga pemakanan, muzik yang menenangkan, memerhati keindahan alam semula jadi. Ibu juga perlu menajamkan minda anak yang berada dalam kandungan dengan memperbanyakkan aktiviti berfikir tentang berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Seterusnya, ibu bapa merupakan penggerak utama dalam membentuk tamadun kekeluargaan. Kerukunan sesebuah institusi rumah tangga ini akan membentuk tamadun bangsa bagi sesebuah negara. Untuk tujuan tersebut, ibu bapa perlulah mengingatkan anak-anak bahawa hanya dengan pendidikan, kedudukan sesebuah negara itu akan dapat dimartabatkan. Anak-anak mempunyai peranan yang amat penting dalam meneruskan perjuangan, iaitu perjuangan untuk membina tamadun bangsa. Bermula daripada peringkat awal lagi, anak-anak perlu diberikan pendedahan untuk mempertingkatkan daya dan upaya dalam pendidikan agar prestasi mereka setanding dengan rakan-rakan yang lain. Persediaan ini juga penting agar mereka lebih bersedia dalam menghadapi arus pemodenan dan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Akhirnya yang paling penting ialah pelibatan mereka secara langsung dalam pembangunan keluarga, masyarakat, agama dan negara. Institusi keluarga juga dapat mewujudkan semangat kekitaan sesama ahli keluarga. Perkahwinan yang terjalin akan mengeratkan hubungan silaturahim antara suami isteri dan tanggungjawab bersama. Malah, seluruh ahli keluarga yang terdiri daripada anak-anak mentua kedua-dua belah pihak akan merasai satu persaudaraan yang ikhlas sebagai satu keluarga. Perasaan kesatuan atas dasar kasih sayang dan pertalian darah akan membentuk perpaduan dalam keluarga itu sendiri. Indahnya Islam yang mewujudkan institusi ini. Jika dibandingkan dengan institusi negara barat, mereka menentang habis-habisan tentang institusi kekeluargaan dengan alasan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Isteri bebas melakukan apa sahaja. Begitu juga dengan anak mereka, dengan dunia mereka sendiri tanpa kongkongan. Sebab itulah aktiviti seks bebas merata di muka bumi mereka. Wanita-wanita bebas tidur bersama sesiapa sahaja lelaki yang diingininya sehingga tidak dapat diketahui siapa bapa dan ibu kepada anak yang dilahirkannya. Kesimpulannya, pendidikan yang berkualiti daripada ibu bapa sangatlah diperlukan dalam cabaran dunia globalisasi masa kini. Hal ini amat penting terutamanya dalam menyediakan bekalan ilmu untuk mengharungi kehidupan pada masa depan. Kegagalan ibu bapa untuk berperanan sebagai pendidik akan mengundang kepada pelbagai gejala sosial yang boleh memudaratkan masyarakat dan negara itu sendiri. Sebagai ibu bapa Muslim, kita perlulah menghayati ajaran agama Islam dengan sepenuh hati kerana itulah satu-satunya jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai manusia. Demikianlah hujah kami tentang kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam.